Matlamat pembangunan yang berdaya tahan berkait rapat dengan pembangunan belia di negara Brunei Darussalam. Ini memberi peluang kepada belia untuk menyumbang ke arah pembangunan negara yang berdaya tahan. Belia diperlukan kerana mereka memiliki idea kreatif dan daya inovatif dalam menyelesaikan masalah, menjadikan mereka agen perubahan dan pemimpin masa depan. Pelbagai usaha termasuk sesi dialog dibentuk untuk mencapai matlamat ini dan menjana belia yang berdaya maju dan berdaya tahan. Jabatan Perdana Menteri selaku Sekretariat Jawatan Kuasa Khas Penyelarasan Kebangsaan Matlamat Pembangunan yang Berdaya Tahan SDGs bersama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Bank Islam Brunei Darussalam dan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UBD telah mengadakan dialog belia matlamat pembangunan yang berdaya tahan kali kedua. Dialog ini dianjurkan oleh Majlis Belia Brunei dan Green Brunei dengan sokongan UN Resident Coordinator Office dan UNDP Malaysia, Singapura dan Brunei melibatkan 60 pelajar pengajian tinggi. Dialog belia matlamat pembangunan yang berdaya tahan menumpukan kepada matlamat SDG ke-12 iaitu penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab. Ia bertujuan mentransformasi pengeluaran dan penggunaan barangan serta perkhidmatan dengan cara yang bertanggungjawab, mempromosikan amalan inovatif bagi melindungi alam sekitar dan menyokong usaha negara mencapai SDGs dan Wawasan Brunei 2035. Dialog ini dirasmikan oleh Pengiran Hajah Siti Nirmala, Pengiran Haji Muhammad, Setiausaha Tetap Wawasan Jabatan Perdana Menteri. The time for action is now. We stand at a critical juncture where delays are no longer an option. The decisions and actions we take today will profoundly shape our future. Dialog belia matlamat pembangunan yang berdaya tahan berperanan memperkasa belia sebagai pemimpin masa depan untuk memahami kepentingan penggunaan dan pengeluaran barangan serta perkhidmatan yang bertanggungjawab. Ia menggalakkan sumbangan idea kreatif, penyelesaian amalan mampan inovatif dan mewujudkan sistem keseimbangan ekologi jangka panjang. Semasa hari pembukaan, peserta mendengar pembentangan daripada peserta dialog belia kali pertama mengenai projek-projek yang telah mereka laksanakan ke arah matlamat pembangunan yang berdaya tahan. Dialog belia matlamat pembangunan yang berdaya tahan mengetengahkan topik-topik menarik yang menjana ilmu dan daya berfikir belia dalam menghadapi cabaran pembangunan yang berdaya tahan. Salah satu topik, National Progress in Brunei Darussalam, disampaikan oleh Pengiran Khairil Bahriah binti Pengiran Haji Muhammad Ali, Pemangku Pengarah Pejabat Wawasan Brunei. Perkongsian beliau menyentuh matlamat pembangunan yang berdaya tahan di Brunei yang mengikuti garis pandu dari negara-negara PBB dengan fokus pada pembangunan sosial, penjanaan ilmu, keusahawanan dan perkembangan positif belia. So these initiatives represent significant steps forward in our commitment to achieving the SDGs. They do not only enhance our ability to monitor progress effectively, but also ensure that our actions are informed by accurate and timely data.
Antara tajuk fokus semasa dialog belia Matlamat Pembangunan yang Berdaya Tahan kali kedua ialah SDG ke-12 mengenai pembangunan yang berdaya tahan dari segi penggunaan dan pengeluaran serta kepentingannya kini dan masa hadapan. Dayang Nurhafiza binti Syafi'i dari UNDP Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam berkongsi tentang penggunaan dan pengeluaran secara global, menekankan perlunya perancangan rapi dalam penggunaan sumber agar tidak membazir dan menjadi sisa yang akan meningkatkan kos harian. Perancangan rapi ini perlu dijadikan rutin harian. Which is the reason why when you waste ataupun you pergi kedai, you feel that you want to eat in a menu A, B, C, spaghetti, soup, and then after that drink. Tapi lepas tu tak habis. So what do you do with the food? Apa bawa balik? Tajuk Regression in Goal 12 disampaikan oleh Muhammad Yusri Yahya dari Unit SDGs, Jabatan Perdana Menteri. Beliau menyentuh tentang tanggungjawab masyarakat dan individu dalam menguruskan sisa makanan. Masih terdapat segelintir masyarakat yang tidak peduli tentang pengurusan sisa makanan, hanya fokus kepada pelupusan. Namun hanya sedikit yang dapat diuruskan melalui kitar semula. Jika usaha pengurusan sisa ini dilaksanakan dengan rapi oleh pengusaha tertentu, ia berpotensi dilaksanakan secara menyeluruh, menyumbang kepada pembangunan yang berdaya tahan. That's going to hurt them. For example, food and beverage sector. They need to report to us how your waste is being treated, how you do things like that. Because sustainability reporting is not just about environment, it's about how you treat your workers as well. Para peserta juga berpeluang untuk mengikuti lawatan sambil belajar ke tapak pelupusan sampah Sungai Paku, Kawan Bumi dan Biofuels Solution. Di sepanjang program ini berlangsung, peserta telah menunjukkan semangat yang gigih, kreativiti yang tinggi dalam menyumbang idea berinovatif dan berdedikasi bagi membangunkan projek yang memberikan impak dan bermakna. Selain itu, peserta berkesempatan mempelajari aktiviti penghasilan semula interaktif yang dikendalikan oleh ITA Studio dan Green Brunei, mendedahkan mereka kepada pendekatan kreatif gaya hidup mampan. Dialog belia Matlamat Pembangunan yang Berdaya Tahan kali kedua mempunyai nilai besar untuk memajukan negara. Dialog ini membentuk belia yang kaya dengan idea dan semangat untuk berjaya. Dengan semangat ini, mereka mampu membuat perubahan positif walaupun menghadapi cabaran. Belia telah dilengkapi dengan kegigihan untuk merealisasikan Wawasan Brunei 2035. Para belia yang menyertai dialog belia Matlamat Pembangunan yang Berdaya Tahan kali kedua memberi perhatian tinggi terhadap perbincangan, pengetahuan dan pengalaman sepanjang sesi dialog. Bagi mereka, terdapat banyak perkara positif untuk dikembangmajukan termasuk pembangunan jati diri dan pembangunan negara di era global yang mencabar. Mereka berharap dialog sebegini diadakan secara berkala agar mereka menjadi generasi yang bertanggungjawab kini dan masa hadapan. One of the main things that I've learned is the topic itself, which is SDG 12, responsible consumption and
production, because this particular SDG is not really well known, or not a lot of people are raising awareness about it. So I got to learn more about the topic itself, and I was also given the opportunity to visit different facilities and different corporations where we can see what are the initiatives that has already been done here in Brunei. The biggest thing that I would want to improve is to reduce consumption myself, which is the whole point of this advocacy, which is to just reduce consumption and production. So I feel like to actually make an impact, it should start with myself. Therefore, I should practice to reduce consumption and maximize production in a way that is sustainable. Throughout the whole trip and throughout the whole event, I learned so many things. One of the things that I learned was obviously how to recycle. I didn't know before this that we have recycling companies in Brunei. Basically, there were lots of things that we weren't aware of that we are finally aware of throughout this whole event lah. For me, I think part of me that I would like to improve is obviously in recycling. One of the things that we practice at home was like obviously just throwing out the trash. So when I learn about recycling things, one of the companies like Enivo, they promote like recycling. So if you reach a certain amount of kilograms, you will be given like free tissue rolls, which they have recycled as well. So there were so many things that I would like to improve throughout the whole event. Alhamdulillah, sepanjang 2 harian ni sebenarnya banyak yang dipelajari, antaranya ialah indikator Sustainable Development Goals, progres Ketani lah khasnya negara Brunei Darussalam di mana Ketani sekarang berada, satu. Kemudian dua, antara lain ialah untuk mengenali apakah projek-projek yang telah dilaksanakan di negara Brunei Darussalam. Dan ketiga, pada hari ini sendiri kami membuat lawatan ke beberapa tempat dan saya sendiri mempelajari sebenarnya ada bisnes-bisnes yang membuat sustainable processes. For example, yang kami ke Sungai Paku landfill, di sana kami belajar macam mana barang-barang waste yang tidak lagi digunakan dibuang, dan baru-baru ini kami juga ke Kawan Bumi yang di mana kami mempelajari bagaimana kertas, cardboard, plastik dan sebagainya diproses untuk diekspor ke luar negara. Antara lain yang apa yang saya boleh ambil untuk diri saya sendiri ialah mengaplikasikan cara kehidupan yang lestari ataupun sustainable. Contohnya selain daripada recycle, reuse dan reduce, mungkin saya akan masa akan datang membuat business model yang berunsurkan circular economy ataupun sustainable business antara lainnya. Dan kemudian juga sebagai seorang bakal menjadi seorang pelajar siswa di Universiti Brunei Darussalam, mungkin saya boleh mengambil pengalaman ini untuk membuat kajian lebih lanjut selepas daripada program ini. Selama 2 hari ini, kan hari pertama kami diperkenalkan 17 SDG, kena perkenalkan kemajuan, progres lah dalam wawasan 2035 dan dari segi SDG global lah. Banyak yang dipelajari dari semua ini, kan kami selalunya sebagai seorang warga negara, Tani ni tahu apa yang berlaku di luar, apa yang berlaku dari luar rumah Tani. Tapi selepas datang kepada event kemarin, banyaklah dipelajari. Kita boleh tahu apa yang berlaku, apa yang sudah selesai, apa yang masih diperbuatlah. Selain daripada itu, kan hari ini banyak sudah kami datang ke 2 tempat sudah, iaitu Kawan Bumi dan Sungai Paku. So ada 2 tempat ini banyaklah kami melihat tempat-tempat sampah di mana pembuangan sampah. Kan kami selalunya di rumah buang saja tapi ni tahu ke mana. Tapi sekarang kan lepas datang ke sana tahu sudah macam mana rupanya
rupanya di Brunei ni ada tempat pembuangan yang bisai, yang atau sesuai, ada ia punya susunan lah apa yang perlu dibuat lah. Apa yang diperbaiki dari segi itulah kan selepas melihat sampah-sampah itu sana sini yang pampai, banyak plastik sudah apa. Kan dari segi sendiri selalunya orang ni kan memakai plastik botol untuk minum air suci, minum air biru kan. Tapi ini selepas melihat plastik yang pampai pun mesti dikurangkan lah. Cuba memakai atau reusable water bottle, cuba memakai atau juga apa ni, kurangkan memakai plastik bag lah. Cuba pakai tote bag ataupun backpack lah untuk berjalan. Jangan saja pakai plastik saja. Plastik ni kan apa yang kami pelajari je dalam 2 hari ni. Ya kalau akan hilang 10 ke 20 tahun batah. Ya tah, cuba mengurangkan lah benda-benda ni lah. I'm happy to learn that over the past few days, our youth have participated in a PAC program, providing them with exposure to national and global issues, as well as the opportunity to engage in meaningful dialogues. Yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, menekankan matlamat dasar belia negara untuk membangun belia berkualiti sebagai agen perubahan masa depan, selaras dengan Wawasan Brunei 2035. Dialog belia yang memfokuskan kepada matlamat SDG ke-12, penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab berfungsi sebagai landasan untuk belia mencipta masa depan yang mampan. Mencapai matlamat ini memerlukan usaha bersama dari semua lapisan masyarakat. Dengan penyertaan aktif belia menunjukkan kesediaan negara untuk bekerjasama dengan pihak berkepentingan global demi masa depan yang mampan. Sesi dialog belia sering diadakan untuk menekankan penglibatan mereka sebagai pendorong utama pembangunan mampan dan agen penting bagi perubahan sosial, pertumbuhan ekonomi dan inovasi teknologi. Alhamdulillah, belia Brunei kini berada di barisan hadapan untuk memperkasa peranan mereka sebagai pemimpin kemampanan masa depan. Pergerakan ini mempamerkan semangat, dedikasi dan idea-idea inovatif dalam mengejar dunia yang lebih mampan.